Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita meneruskan pembacaan tafsir Al-Quran yang kita sudah pada bulan lalu membaca surah Al-Bayyinah. Selepas daripada surah Al-Bayyinah, maka kita masuk ke surah yang ke-97 yang mengandungi 5 ayat, iaitulah surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan, yakni yang diturunkan adalah Al-Quran pada malam Al-Qadr. Di sini apabila kita melihat kepada tafsir, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti nama dirinya dengan menggunakan ramai, kami. Allah Subhanahu wa taala tidak gunakan sesungguhnya aku turunkan Al-Quran, tetapi digunakan kami menurunkan Al-Quran. Menurut tafsir, pada ayat ini ada 2 perkara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ingin beritahu kepada kita. Pertama, proses penurunan Al-Quran dilakukan dengan perantara malaikat yang menjadi penyampai kepada wahyu Allah. Maka kami ini bermaksud Allah menurunkan pada malaikat dan malaikat turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan kebesaran Allah taala. Bila digunakan kami, maknanya Allah memberitahu hebat dan besarnya kekuasaan Allah. Contoh, kalau kita boleh contohkan kepada manusia. Kalau seorang manusia dia berkuasa, tapi dia seorang saja, dia bagi arahan, orang buat. Nampak hebat, tapi tak berapa hebat juga. Tapi kalau dia memberi arahan dan orang lain membuat arahan tersebut secara beramai-ramai, itu baru hebat.
Macam contoh kalau kita ketua unit, tapi bawah kita ada 2 orang saja. Tak berapa nak hebat sangatlah. Tapi kalau kita pengarah, bawah kita ada 50 orang. Mana kita tahu hebat. 50 tentera dia melaksanakan arahan dia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan kami nak menunjukkan besar dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Baik. Di Malaysia, kita menyambut nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan. Saya tak pasti Negeri Sembilan cuti ke tidak. Tapi kalau di Selangor cuti, di wilayah tak cuti. Begitulah. Sampai orang kata, oh sebab di Selangor turun Quran, di wilayah tidak turun. Orang bergurau begitulah. Negeri Sembilan saya tak pasti cuti ke tidak 17 Ramadan. 17 Ramadan ada tarikh di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama. Sebab itu ayat surah Al-Qadr selepasnya ataupun sebelumnya surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat surah selepas itu cerita tentang penurunan Quran, surah sebelum itu cerita tentang ayat pertama yang turun. Maka proses penurunan Al-Quran berlaku beberapa peringkat. Pertama, ia diturunkan daripada Luh Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Kemudian ia turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat. Allah turunkan di Luh Mahfuz turun ke langit dunia Baitul Izzah, dan Baitul Izzah turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat. Yang turun kepada Nabi kali pertama itulah berlaku pada 17 Ramadan. Namun yang turun sekaligus itulah berlaku pada malam Al-Qadr. Jadi kalau kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, maknanya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sekaligus pada malam Al-Qadar. Sebab itu, malam Al-Qadr ini adalah malam-malam biasa sahaja. Tetapi apabila turunnya Quran pada malam itu jadi mulia. Sehingga diangkat lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan, bulan macam bulan biasa. Tetapi apabila turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, Ramadan diangkat sebagai sebaik-baik bulan, penghulu segala bulan. Nabi, seperti Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Tetapi apabila turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi SAW, Nabi kita diangkat sebagai penghulu segala Nabi. Walaupun dia paling bongsu. Dia paling bongsu, tapi turun Quran, dia jadi mulia. Sebab itu muslimin dan muslimat, apabila Quran turun ke dalam hati manusia, manusia itu akan jadi sebaik-baik manusia. Sebab itulah ini dipanggil sebagai mukjizat Quran, keagungan Quran. Orang buatlah macam mana sekalipun, ia tidak akan terhapus. Orang bakar, orang pijak, orang kritik, orang buat apa? Kerana keagungannya dijamin oleh Allah Ta'ala hingga hari akhirat. Al-Quran ini turun kepada baginda Nabi secara berperingkat pada 17 Ramadan. Turunnya wahyu Allah ini bukan calang-calang, tuan-tuan sekalian. Ada riwayat dalam beberapa hadis, baginda Nabi bercerita sendiri dan juga para sahabat melihat. Wahyu ini turun ada beberapa kaedah. Ada perantara daripada Jibril
Ada ketikanya bunyi dengungan yang kuat. Nabi cerita kalau seperti gegendang dia nak pecah lah sekalian. Ui, nak turun wahyu ni bukan macam turun WhatsApp, klek. Terima WhatsApp, wahyu turun, tidak. Tapi Nabi menanggung dengan begitu berat sekali amanah ayat Al-Quran ini. Nabi kata bila wahyu itu nak turun, maka dia akan bunyi loceng, dengungan yang kuat, berdesing, sehingga seperti nak pecah genggaman telinganya. Maka turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang duduk bersama dengan Nabi, sekiranya wahyu nak turun, orang keliling Nabi pun rasa berat pada waktu itu, rasa macam lain macam keadaan pada waktu itu. Itulah Nabi bercerita tentang pengalaman dia menerima wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Quran ini adalah wahyu Tuhan yang perlu kita pelihara sebaiknya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala dia bertanya, tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadr? Kalau orang bahasa Arab dia kata awak ni sebut malam, lepas tu malam lagi. Sebab Lailatul Qadr itu mana Lailah itu maknanya malam. Kita pun sebut malam Lailatul Qadr. Maknanya malam Lailatul Qadr. Kalau orang Arab dia baca sekali lah malam Al-Qadr. Kalau kita nak sebut Lailatul Qadr, maka tak perlulah sebut malam lagi. Tapi kadang-kadang kita orang Melayu ni sekejap malam, sekejap Lailatul Qadr, tak apalah. Yang penting faham maksud dia. Allah Ta'ala bertanya, kamu tahu ke tidak apa itu malam Al-Qadr? Allah Ta'ala buat persoalan. Dalam Al-Quran, banyak soal-soal yang Allah Ta'ala berikan. Para ulama menyebut soal ini kadang-kadang soalan ada jawapan. Allah bagi soalan, Allah terus jawab. Ada ketikanya Allah Ta'ala bagi soalan, Allah tak memberi jawapan. Maka kitalah yang mencari jawapan berdasarkan huraian-huraian yang diberikan oleh para alim ulama. Tapi dalam konteks ayat ini, Allah bagi soalan dan Allah sendiri jawab. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apakah itu malam Al-Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita dengar ustaz-ustaz cerita pada bulan Ramadan, malam Al-Qadar ni 1000 bulan, bukan dia reka sendiri, tapi Allah Ta'ala yang sebut. Maka bila Allah Ta'ala yang sebut, kita sebagai orang beriman, maka kita wajib percaya kepada ayat yang dinyatakan. Mari kita lihat kepada perkataan Allah Ta'ala guna, khairum. Khairun ni maknanya lebih baik. Bukan sama, tapi lebih baik. Allah tidak menyebut malam Al-Qadar sama dengan 1000 bulan. Tidak. Tapi Allah menggunakan malam Al-Qadar lebih baik 1000 bulan. Maknanya pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Baik itulah. Bila masuk bulan Ramadan, kita pun tak lama dah bulan Ramadan. Ni dah bulan sebelah. Kita punya Ramadan adalah pada hujung Februari. Betul ke? Teka lah ni. Itulah gamaknya ni. Hujung Februari. Tak lama dah. Jadi sekejap saja masa berlalu. Rasa macam baru puasa, tak habis lagi. Orang perempuan, jadi kena perhati supaya dapat menyelesaikanlah puasa-puasa qada yang perlu diganti supaya kita tidak terbabas sehingga masuk pada bulan Ramadan akan datang.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu, surah ni solid cerita tentang Al-Qadar sahaja. Dia tak campur dengan benda lain. Pada malam itu, malaikat dan ar-ruhi. Ar-ruh. Ar-ruh ini dirujuk kepada malaikat Jibril alaihi salam. Allah Ta'ala sebut, dan turunnya malaikat, para malaikat, banyak malaikat. Dan warruhu, dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni adalah ketua bagi para malaikat. Maknanya dia turun segerombolan, satu batalion turun. Itulah. Ketua pun turun sekali. Macam kita kalau tentera agaknya nak sampai di satu-satu camp, maka diberitahu hadir bersama adalah Panglima Angkatan Tentera. Maknanya benda ni serius. Macam-macam isu pun begitu sekarang. Kalau tuan-tuan tengok sidang media PDRM, yang bagi sidang media tu ketua balai, mana kes tu kecil lah. Naik sikit, yang buat sidang media tu ketua polis daerah, mana mungkin kes rompakan biasa-biasa. Lalu sidang media tu diketuai oleh ketua polis negeri. Oi, maknanya isu paling besar lah negeri tu. Tapi kalau sidang media itu diketuai oleh ketua polis negara, oi, makna isu ni besar. Jarang-jarang ketua polis negara buat sidang media. Yang terkini isu apa? Terkini isu GISB. Itulah tahun ni dia keluar sebagai sidang media. Makna kes paling besar lah dalam negara pada waktu ini. Maknanya serius perkara tersebut. Begitulah apabila malaikat Jibril dan para malaikat turun, maknanya perkara ni perkara yang serius. Bukan biasa-biasa. Turunnya membawa apa? Biizni rabbihim. Dengan izin Tuhannya. Allah Ta'ala yang perintahkan dia turun. Bukan turun saja-saja. Dan bukan turun sebagai rutin harian. Ada malaikat yang membuat rutin. Contoh, malaikat yang memberikan rezeki. Maka sampai dia punya jadual dia turun. Begitulah. Malaikat Raqib dan Atid mencatat. Begitulah malaikat-malaikat lain yang ada tugas khusus masing-masing. Tapi Allah Ta'ala mengarahkan mereka turun pada malam Al-Qadar dengan satu misi yang penting. Bukan selalu-selalu, setahun sekali saja diperintahkan. Maknanya ini bukan calang-calang utusan. Min kulli amr. Untuk mengaturkan urusan. Urusan apa yang nak diatur? Kata ulama, urusan yang nak diatur itu adalah ketentuan dan ketetapan. Ketentuan dan ketetapan ni apa dia sekalian? Qada. Kita sebut beriman kepada qada dan qadar. Qada maknanya ketetapan dan ketentuan Allah. Allah tentu. Qadar maknanya adalah pelaksanaan ketentuan Allah. Kalau dah dilaksanakan, qadar. Maka bila kita sebut kita beriman kepada qada dan qadar, kita beriman kepada apa yang Allah tentukan kepada kita dan terjadi kepada kita. Maka kita beriman. Sebab itu Islam, kita apabila terjadi sesuatu isu ke atas diri kita, kita lebih banyak bertenang. Sebab apa? Kita beriman kepada qada dan qadar. Kita bukan orang yang rasa kita buat segala-galanya.
Apabila gagal, kita rasa kita gagal. Itulah yang terjadi kepada bangsa-bangsa yang tidak ada agama ataupun beragama tapi bukan agama yang diterima oleh Allah. Bangsa yang biasa kita dengar, bangsa Jepun, yang apabila dia gagal, maka dia akan bunuh diri kerana dia rasa dia sudah gagal dalam hidup. Ataupun bangsa-bangsa barat yang apabila mereka ni gagal, mereka terjun, mereka buat apa-apa yang menyalahi kerana mereka rasa mereka telah gagal. Tetapi di dalam Islam, apabila kita bertemu kegagalan, kita yakin bahawa ia adalah ujian daripada Allah. Kita dah buat macam-macam dah, tetapi bukan rezeki kita. Maka itulah yang akan menjadi penawar bagi hati. Kita lurut dada kita, tak apalah, bukan rezeki aku. Bukan, ini peluang aku. Maka ini dipanggil sebagai qada dan qadar. Maka malaikat yang turun 1 batalion setahun sekali ini membawa amanah Allah untuk menentukan nasib kita tahun depan. Maka sebab itulah digalakkan kita berdoa, beribadah pada malam Al-Qadar supaya Allah Ta'ala tentukan takdir kita pada tahun depan dengan takdir-takdir yang baik. Manusia mampu mentakbir tapi tak boleh menentukan takdir. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, malam Al-Qadar ini bukan sekadar malam 1000 bulan beribadah dapat pahala banyak, tapi juga malam penentuan kepada nasib kita tahun depan. Maka sebab itu digalakkan kita untuk berdoa. Salamun, sejahteralah ya malam itu hatta sehingga matla'il fajr, matla' terbit waktu fajar. Maka ia telah, ayat yang terakhir ini telah menjawab persoalan bilakah berakhirnya malam Al-Qadar. Jawapannya salamun hiya hatta matla'il fajr. Ia akan berakhir sehingga terbit fajar. Maka kalau kita nak faham, malam Al-Qadar ni bukan berlaku 2, 3, 4 pagi. Tapi dia bermula daripada lepas maghrib sampailah subuh. Panjang tak? Panjang. Waktu kita buka puasa sampai kita sahur, itu semuanya pahala Al-Qadar. Maka bagi perempuan yang uzur, dia tak boleh solat, tak boleh baca Quran, dia boleh buat benda lain. Dia boleh berzikir, dia boleh berselawat, dia boleh baca buku, apa sahajalah yang buat untuk jadikan sebagai ibadah, ia dikenali sebagai malam Al-Qadar. Baik. Kemudian kita masuk tuan-tuan sekalian kepada surah Al-Alaq. 10 minit ni sempatlah kot, setakat mana yang boleh. Surah seterusnya adalah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Tentulah sebab ianya turun pada 17 Ramadan, tahun pertama kenabian. Surah ke-96 yang mengandungi 9 ayat. Allah Subhanahu wa taala memulakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Perkataan Iqra, bacalah. Nak baca apa? Saya ingat waktu saya belajar dengan dia sekarang ni jadi ahli fatwa, ahli fatwa ke ataupun ahli kajian akidah di Negeri Sembilan dan juga pakar tasawuf JAKIM, Profesor Madya Dr. Abdul Manam. Profesor Dr. Abdul Manam ni dia mengajar dalam bidang akidah tasawuf. Waktu saya ambil kelas dia tu,
Dia mengajar tentang ayat ini. Dia sebut Iqra. Bacalah. Kita ni nak baca apa? Nak baca apa? Sedangkan Nabi tak tahu nak baca pada waktu itu. Jadi yang disuruh baca Bismi Rabbika, nama Tuhan. Maka dia sebut ayat ini adalah ayat untuk kita mengungkapkan zikir kepada Allah. Apabila kita disuruh baca, maka yang disuruh kita sebut adalah zikir kepada Allah. Allah, Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Satu. Yang kedua dia sebut, apabila kita nak memulakan satu pembacaan, sama ada baca buku agama, baca buku ekonomi, baca buku politik, baca buku sosial, ilmu apa yang kita nak belajar, sila. Tapi mesti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan menyebut sekadar sebut Bismillahirrahmanirrahim baca. Tetapi kita memulakan pembacaan ilmu kita supaya kita tidak sesat dalam pencarian ilmu. Baca buku ekonomi, akhirnya balik kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita baca buku sosial, akhirnya kita balik kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Baca buku tentang Karl Marx, komunis, apa benda yang kita nak baca tentang falsafah, akhirnya balik kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu maknanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kata Hamka, Allah boleh sahaja memulakan ayat pertama yang turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah salat. Allah boleh mulakan dengan perintah puasa, zakat, haji, taat ibu ayah, apa sahaja. Tapi Allah Ta'ala memilih ayat yang pertama yang turun adalah berkaitan dengan ilmu. Ini bukan kebetulan, tetapi ketentuan. Allah Ta'ala tentukan bahawa ayat yang pertama turun adalah berkaitan dengan ilmu. Inilah satu-satunya agama yang paling mengangkat ilmu dengan begitu tinggi sekali. Siapa-siapa yang ada ilmu, hidupnya dipermudahkan, darjatnya diangkat. Saya ingat semua di hadapan saya ini mungkin latar belakang keluarga yang berbeza-beza. Ada orang susah, ada orang datang daripada Felda, ada orang datang daripada mana-mana. Tapi ilmu yang menyebabkan tuan-tuan berada pada tahap sekarang. Kalau nak ikut kepada keturunan harta daripada mak ayah kita, kita berkata mungkin kita pun macam saya orang Kelantan. Kalau ikut keturunan saya, cedung padi lah tuan-tuan sekalian. Faham cedung padi ni? Buat padi lah, buat kerja padi. Kalau ikut keturunan. Tapi oleh kerana kita belajar, akhirnya kita dapatlah dalam kedudukan sekarang kerana ilmu yang kita cari. Ilmu boleh memudahkan urusan harian. Tangan saya ni ada telefon. Dulu waktu saya kecil-kecil, sempatlah ayah saya ada telefon yang lama, yang putar sekarang. Kan? Kalau kita nak, kalulah berlaku dalam rumah kita, tok kita kena heart attack contohnya. Dada tak apa nak sedap. Kita pun panik. Nak telefon, kecemasan 999. Nombor kita dia bermula dengan 98 kan. Dia paling bawah, last sekali kosong kat tepi. Kalau nak tekan 9, tekan lepas tu tekan pula 9, pusing lagi. Nak tunggu dia patah balik tu lama. Tu. Nak tekan 9 kali ketiga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa? Lambat. Tapi dengan ilmu, orang boleh cipta telefon. Tekan je, pak, terus. Cepat. Begitu juga dalam
Hari ni orang belajar, ya Allah. Zaman kita masuk universiti dulu, kalau dapat assignment, nak siap ke assignment tu, ya Allah, bukan main susah. Kena pergi perpustakaan. Pergi dekat komputer lama tu pakai disket tu, cari pula dekat mana tafsir ni. Kemudian pergi dekat rak, tengok pula numbering dia, susun, cari, tengok. Kawan dah ambil dah. Hilang. Tapi hari ni budak-budak buat assignment, ya Allah, senang. Pakai AI je. Pakai chat GPT. Tulis apa saja, siap. Tuan-tuan kalau nak menyampaikan ucapan, tulis je. Nak buat ucapan sempena apa? Siap ucapan. Hari ni cepat sekali. Ilmu mempermudah. Yang belajar bidang agama, kitab-kitab tafsir yang banyak, hari ni dihimpunkan dalam satu aplikasi. Maktabah Syamilah. Semua benda. Hadis nombor berapa, apa, semua klik saja. Ilmu mempercepatkan urusan. Ilmu juga boleh memurahkan rezeki. Siapa yang ada ilmu, Allah Ta'ala murahkan rezeki, angkat darjatnya. Contoh, dalam bidang penceramahan. Ada, kalau katakanlah seorang ustaz, dia bagi ceramah. Solat itu penting. Orang pun, iyalah, solat itu penting. Buat tak reti. Tapi kalau yang datang bagi ceramah, Profesor Emeritus, Datuk, Doktor, bla bla bla. Solat itu penting. Semua orang tulis, solat itu penting. Nampak hebat pada perkataan yang sama. Kerana apa? Darjat kedudukan yang ada pada dia. Allah Ta'ala angkat. Macam contohlah juga kita naik kereta. Saya pernah lah sekali. Kereta saya tiba-tiba mati. Dia kata, apa benda mati ni? Kita pun buka pun tak reti tengok macam mana ni. Kemudian datanglah seorang abang ni dengan motor. Dia kata, apa ni, kereta apa cik? Itulah tak tahu tiba mati ni lah. Dia kata, abang ada spana tak apa-apa? Dia kata ada. Dia pun ambil bagi spana. Kata. Dia pun buka, dia tengok. Dia ketuk. Tang. Cuba abang pergi start. Saya pun start. Kedek. Hidup terus sekali. Dia kata senang je pun. Tang je pun. Nampak senang. Saya kata berapa? Dia kata kalau saya ni pomen kereta. Kalau pergi bengkel tu ni lah. Tapi ikut abang lah. Bagi 100 pun okey. Dia pun bagi 100 kat dia. Dia minta 100. Saya duduk fikir. Tang. 3 kali 100. Tapi oleh kerana dia ada ilmu mekanik. Kalau saya ingat bagi pada Tuan Haji, teng, tuan-tuan pun nak ketukkan mana ni. Nak panggil ilmu. Ilmu pengalaman dia tahu dekat mana tuan. Dia tengok kereta pun dah tahu dah. Ini abang ni. Dia bunyi, kadang-kadang bunyi. Ketek. Pak ni, radiator. Contoh kan. Ketek. Sini. Cakap, kenapa ilmu? Dengar saja. Sebab itu ilmu dia tingkatkan darjat. Saya selalu pesan pada anak-anak. Baru ni saya pergi ceramah kat sekolah. Kalau tak boleh dalam bidang akademik, nak mengapa, nak mengira, nak baca buku berat, pergi ke arah TVET. Bina kemahiran. Kemahiran ni pun ilmu. Bukan kita rasa nak faham buku je ilmu. Kemahiran pun ilmu. Kerana kemahiran itu daripada buku yang dicemahkan secara hands on. Jiran depan rumah saya, dia kerja offshore. Kerja menyelam. Bawah. Mining dekat bawah tu. Tanya gaji berapa ribu? Hehehe. Dia senyum je. Kata berapa lah? Hehehe. Dia kata adalah sikit-sikit. Sikit-sikit tu berapa? Puluh sekali. Seronok juga bila kita duduk rumah, kita kerja Putrajaya, tapi rumah dekat Anstek ataupun duduk di kawasan saya ni, Salak Tinggi. Jadi jiran kita ni bukannya orang kerja Putrajaya. Macam-macam kerja. Ada jiran saya kerja jaga laluan trafik udara. Seronok juga berbual dengan dia. Dia kata pening tak? Dia kata mula-mula kerja pening. Bila datang segerombolan kapal terbang masuk ruang, macam mana dia nak susun?
Oh, dia nak menyusun yang mana turun dulu, yang mana kena pusing. Ui, dia kata pening mula-mula. Tapi lama-lama dengan pengalaman kita, jadi dia kata akhirnya bolehlah menyusun dengan baik. Ui, seronok juga. Ilmu. Sebab itu ilmu ini Allah Ta'ala akan angkat darjat secara automatik. Sebab itu kita kena sentiasa mencari ilmu. Mencari ilmu anak-anak yang ada ataupun kita sendiri walaupun sudah berusia sebagainya, kita pun kena cari ilmu. Kerana sahabat-sahabat Nabi, mereka mencari ilmu bukan umur 10 tahun, 12 tahun. Ramainya mereka masuk Islam selepas umur 40 tahun. Jadi ada yang jadi ulama mengaji umur 50 tahun. Umur 50 baru mengaji. Sampai umur 60 jadi ulama besar. Karang kitab. Kerana tumpuan pengajian. Sebab itu pengajian mencari ilmu ini, orang bijak pandai sebut, sampai liang lahat. Sampai kita habis meninggal. Jadi sebab itu saya puji kepada tuan-tuan haji sekalian, perempuan hajah yang jadi orang masjid dan datang ke masjid untuk mengaji. Tempat pengajian yang paling berkat adalah di masjid. Walaupun ada universiti, ada sekolah, tapi paling berkat adalah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang solat, pada masa yang sama kita mendengar kuliah dan kita dapat 2 in 1. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja, dapat 1 ayat sekalian. Bulan depanlah kita sambung untuk menyelesaikan surah Al-Alaq ini. Jadi saya fikir sekadar itu saja, tepat 8.10 untuk kita salat Isyak bersama-sama. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkat dan amalan yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.